Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairur rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, biarpun tajuk kita namanya perbincangan Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, tapi rasanya mau ambil sedikit masa untuk menyentuh tentang remaja perempuan dipeluk oleh K-pop. Dengar baik-baik Nama pun K-pop, kumpulan peluk orang perempuan. Sebelum pergi jauh, semua kita tahu kok bagaimana dengan bangga anak-anak remaja perempuan sekitar awal 20-an dengan rasa bangga apabila mereka dipeluk, dicium, dirangkul oleh kumpulan K-pop dengan disaksikan oleh khalayak umum. Baik. Pertama, marilah kita cuba berhusnuzan seketika. Ni kuliah paling baik lah ni. Mari kita berhusnuzan seketika bahawa remaja-remaja perempuan itu posisi mereka jahil. Jahil dengan arti kata lain, tak tahu pun hukum bahawa berpeluk laki perempuan itu haram. Tak tahu pun hukum. Okey, datang seorang laki ajnabi pergi cium dia, hukumnya haram. Tak tahu. Maka boleh ataupun tidak kita menerima alasan tidak tahu ataupun jahil. Sebagai jawapan, agak-agak boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kalau memang dia kata saya tak tahu hukumnya haram, relax. Okey. Jawapannya, kalau kita belajar ilmu usul fiqh, kita akan bertemu dengan istilah yang diberi nama ma huwa ma'lum minad din bid-darurah. Maksudnya perkara yang diketahui oleh orang Islam secara mudah. Sangat basic untuk mengetahui akan sesuatu perkara. Contoh, hampir-hampir mustahil, jahil macam mana sekalipun orang Islam tiba-tiba tidak tahu arak itu haram. Hampir-hampir mustahil seseorang Islam tidak tahu salat itu wajib. Hampir-hampir mustahil seseorang Islam itu jahil macam mana sekalipun tak tahu hukum mencuri itu haram. Hampir-hampir mustahil jahil macam mana sekalipun tiba-tiba tak tahu puasa itu wajib. Kenapa? Sebab ini dikategori sebagai ma huwa ma'lum minad din bid-darurah. Maksudnya perkara yang diketahui oleh orang Islam secara mudah. Begitulah juga kalau kita cuba nak berhusnuzan, kita payah nak berhusnuzan dengan wanita, anak-anak gadis tersebut yang tak tahu hukum. Tak tahu hukum, konon-kononnya dipeluk, dicium, dirangkul oleh lelaki di khalayak ramai, hukumnya haram. Maka jawapannya mereka tahu. Artinya dari segi knowledge,
Dari segi IQ, intelligent quotient yang ada pada diri mereka, mereka tahu ini adalah haram dan berdosa. Tapi kenapa mereka buat juga? Ini question mark ya. Kita boleh analisis berbagai-bagai alasan. Tapi kalaulah kita kebetulan dalam suasana kita belajar kitab hikam, maka jawapannya tak lain dan tak bukan, orang ini bukan mengalami kemelesetan ilmu, tetapi orang ini memiliki kemelesetan moral dan akhlak. Kenapa? Hidup mereka dipandu oleh hawa nafsu. Itu puncanya. Bukan kerana tak tahu hukumnya haram, tetapi hawa nafsu telah memandu dia untuk naik pentas. Hawa nafsu dia memandu dia untuk pergi bertemu dengan laki berkenaan. Dan hawa nafsu dia yang sedang memunjuk dia, ayo biarkan body kamu itu diratah dan dimamah oleh remaja-remaja K-pop tersebut. Ini maksud yang disebut oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi dalam kata-kata masyhur beliau, bercakap tentang seseorang yang dipandu oleh hawa nafsu dan bukan oleh hidayah. Apa katanya? Fa inna tiba'al hawa yu'ammi ya'inal qalb fa yara sunnata bid'atan wa yara bid'ata sunnatan. Bermaksud, sesungguhnya seseorang yang hidup dipacu oleh hawa nafsu, maka orang ini hakikat sebenarnya telah pun diterbalikkan mata hati oleh Allah Azza wa Jalla. Dikala itu fayara sunnata bid'atan wa yara bid'ata sunnatan, dia melihat sunnah itu bid'ah, bid'ah itu sunnah. Bukan kerana tak tahu ilmu, tahu, tetapi oleh kan dipacu oleh hawa nafsu dia. Maka sunnah itu bid'ah, bid'ah itu sunnah. Apa maksud? Halal itu dilihat haram, haram itu dilihat halal. Islam itu dilihat jahiliyah, jahiliyah itu dilihat Islam. Baik itu dilihat buruk, buruk itu dilihat baik. Ambil contoh yang paling mudah. Maaf cakap ya, untuk muslimat. Nah, kita keluar daripada surau, bertemu dengan seorang perempuan yang mendedah aurat. Cuba cuik bahu dia. Kakak, maaf ya, tumpang tanya. Bukan saya nak tanya, Dr. Azhar suruh tanya. Tanya sajalah. Kakak, hukum mendedah aurat halal ke haram? Pasti dia tahu, oh hukumnya adalah haram. Habis tu akad, ya pakai free hair macam ni, ketak, sendat, singkat, semua ada ni. Kenapa? Nah, tak lain dan tak bukan, orang ini ada masalah. Iaitu dia melihat mendedah aurat itu konon-kononnya advance. Mendedah aurat itu dianggap sebagai fashion terkini. Mendedah aurat itu dianggap sebagai, orang kata, modern. Manakala menutup aurat itu dianggap sebagai kolok, primitif, outdated fashion dan sebagainya. Bukan tak tahu halal haram, tapi hidup dia dikontrol oleh hawa nafsu dia. Maka begitulah jawapan awal. Jawapan awal bahawa anak-anak gadis ini, mereka ini betul-betul dikontrol oleh hawa nafsu mereka. Itu satu poin. Dan Nabi SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Bermaksud, tidak beriman seseorang kamu sehinggalah kamu boleh kontrol hawa nafsu kamu untuk mengikuti apa yang telah aku bawa kepada kamu, yakni Islam. Nabi guna bahasa la yu'minu ahadukum. Kalau kita nak menterjemah secara harfian, secara huruf demi huruf, bermakna tidak beriman seseorang kamu.
Biarpun nun di sana para ulama kata, berat sangat terjemahan tu. Boleh tak kita terjemah tak sempurna iman? Itu kita nak berlunak. Tapi Nabi kata tidak ada iman bagi orang yang membiarkan hidupnya dikontrol oleh hawa nafsu. Sebaliknya, mestilah hawa nafsu itu taba'an mengikuti lima ji'tu bih, apa yang telah aku sampaikan kepada kamu. Baik, poin kedua. Lebih-lebih lagi lah dan apa yang berlaku kepada kumpulan K-pop dengan perempuan-perempuan tersebut yang melibatkan orang perempuan. Anak-anak remaja tu bukan orang lain, anak perempuan. Hadirin sekalian, cuba bayangkan, na'udzubillah, kalaulah itu anak kita. Sedih kan? Ataupun itu ialah adik perempuan kita. Sedih tu. Kalau itu ialah anak saudara kita yang menumpang hidup dengan kita. Sedih sekali. Mesej Ustaz simple saja. Maaf, izinkan Ustaz menyebut satu hadis Nabi SAW. فُضِلَتِ مَرَأَةُ عَلَى الرَّجُلِ ب99 مِنَ اللَّذَّاتِ وَلَكِنَّ أُلْقِيَ عَلَيْهِنَّ الْحَيَاءِ. Ini faham lah ke kan bahasa Arab? Gaya pedanguk tu macam yakin je. فُضِلَتِ مَرَأَةُ عَلَى الرَّجُلِ ب99 مِنَ اللَّذَّاتِ وَلَكِنَّ أُلْقِيَ عَلَيْهِنَّ الْحَيَاءِ. Bermaksud dilebihkan orang perempuan banding dengan orang lelaki, nisbah keinginan ialah 1/99. Walakinna, akan tetapi, ulqiya alaihinna, dicampakkan kepada orang perempuan itu apa dia? Al-haya'u, adanya perasaan malu menyebabkan dia boleh kontrol diri dia. Ini hadis Nabi. Dan wajib kita beriman. Apa dia? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Sambung. Wahyun yuha. Sebaik dapat sambung. Selamat. Bermaksud, dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercakap menggunakan hawa nafsu kecuali dituntun wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya, biarpun ini hadis Nabi, tetapi secara spiritnya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Allah mana? Allah yang sifatnya Al-Khaliq, yang mencipta orang lelaki. Allah yang sifatnya Al-Khaliq, yang mencipta juga orang perempuan. Jadi, komponen orang lelaki, komponen orang perempuan dicipta oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah membuka satu rahsia, apa dia? Orang perempuan, cita rasanya, kehendaknya, nafsunya jauh lebih tinggi banding orang lelaki. Nisbah berapa? Kalau satu orang lelaki, maka orang perempuannya berapa? Boleh laju respon. Tahu tak apa. Mesti mak setuju tak belakang? Hello? Bukti senang saja. Agak-agak di rumah kita, mana lebih banyak? Baju suami ke baju isteri? Agak-agak dalam rak kasut, mana lebih banyak? Kasut suami ke kasut isteri? Amboi, lantang depan ni. Inilah peluang nak balas dendam kan? Tak apa, teruskan. Nak beritahu cita rasa. Cita rasa bagaimana very colourful yang ada pada orang perempuan. Termasuklah, maaf cakap, dari segi nafsu pun sama. Dilebihkan nafsu orang perempuan 99 banding dengan nafsu orang lelaki hanya ada satu saja. Itu hakikatnya. Jadi orang lelaki lah pun nampak hebat, bulu penuh kat dada, tapi cak ayam belaka ni. Jumpa dengan kawan-kawan kedai mamak, sembang, bak kahwin dua. Tapi sampai mati tak kahwin. Kenapa? Itulah dia. Bukan hebat sangat pun. Satu je. Tapi orang perempuan 99. Habis tu kenapa
orang perempuan biarpun sedemikian rupa cita rasanya, kehendaknya, nafsunya tinggi sekali banding dengan orang perempuan, banding dengan orang lelaki, tiba-tiba nampak dia boleh kontrol. Jawabnya kerana ditutup dengan perasaan al-haya, perasaan malu. Bila ada perasaan malu, dia akan adanya check and balance di sini. Ada pertimbangan dia. Maka, ambil lagi hadis Nabi, an-nasu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Manusia bila hilangnya perasaan aib dan malu pada dirinya, fasna' ma syi'ta, dia akan buat apa yang dia rasa nak buat. Maka di sini orang perempuan jauh akan lebih teruk daripada orang lelaki. Apabila dia hilangnya perasaan malu dan aib. Itu keadaan yang berlaku. Jadi kenapa si perempuan naik berebut-rebut atas pentas untuk berpelukan dengan kumpulan K-pop ini? Pertama, mereka dikontrol oleh hawa nafsu. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla telah mencabut satu nikmat yang sangat besar, seharusnya ada dan melekat sentiasa pada diri kaum wanita khususnya. Apa dia? Perasaan aib dan malu. Hadirin, perasaan aib dan malu ini merupakan nikmat yang sangat besar daripada Allah Azza wa Jalla. Wa imma pada orang lelaki, wa imma pada orang perempuan. Apabila nikmat ini terpenggal, maka lubang fitnah mulai berlaku, wa imma pada orang lelaki ataupun pada orang perempuan. Justru benarlah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Masya Allah. Sebab itulah, tolonglah cuba kita slot in dalam doa kita. Wahai Allah, kurnialah kepadaku satu nikmat yang besar dalam hidup. Nikmat apa? Nikmat adanya perasaan malu. Malu di dosa yang banyak, malu di amal yang kurang, malu di lupa yang sentiasa kepada kamu. InsyaAllah ini dia akan berikan satu kekuatan internal kita, intrinsik kita, supaya kita boleh kontrol diri kita. 2. Poin ketiga. Banyak poin, 10 nak sebut sebelum masuk kuliah. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, fenomena yang berlaku di hadapan kita ini, ia tidak berlaku secara asywaian, secara rawak ataupun secara fajwatan, secara tiba-tiba. Kecuali ia datang secara berdengket-dengket, sikit. Latar belakang kepada apa yang berlaku di hadapan kita ini, kata kuncinya ialah Islam liberal. Malaysia telah dikenal pasti menjadi tempat transitnya Islam liberal. Saya ulang sekali lagi, Malaysia bumi yang sangat subur untuk ditanam benih Islam liberal. Ustaz ada membuat kajian khusus tentang Islam liberal di peringkat universiti, dan apa yang Ustaz bentang ini bukan hipotesis, tapi sudah jadi tesis. Bukan research, tapi sudah ada finding research. Kita ada black and white document talking about Islam liberal ini. Setelah mana dalam konteks Asia Tenggara, berbaki yang ada negara yang disebut negara umat Islam. Apa dia? Malaysia dan Indonesia. Ambil dulu Indonesia. Bagaimana Indonesia yang pada peringkat awalnya fundamental agak kukuh, tetapi lama kelamaan diratah dan dimamah dengan lahapnya oleh Islam liberal. Dengan kata kuncinya, semua agama sama dan semua agama menuju ke syurga. Sebab itulah tidak pelik dalam satu rumah ada berbagai-bagai ibu, ayah, anak. Anak pakai songkok pergi masjid, ayah pakai songkok pergi gereja, adik pakai songkok pergi kuil. Itu biasa dalam
suasana kehidupan di Indonesia. Nah, daripada situlah merebak sedikit demi sedikit mereka bercakap tentang freedom, tentang kebebasan. Hak individu, maka biarkan dia menjadi hak individu selama-lamanya. Apa yang mereka nak buat, mereka nak dedah aurat ke, mereka nak minum arak ke, mereka nak buat hubungan seks ke, itu hak privasi mereka selagi mana tak mengganggu hak publik. Itu fenomena yang berlaku. Maka inilah juga nasib yang sedang berlaku di Malaysia. Sedikit demi sedikit, bagaimana walaupun mereka tidak kata mereka ni Islam liberal, tetapi dari segi manhaj yang ada pada mereka, exactly itulah dia manhaj Islam liberal. Tuan-tuan mungkin pernah didedahkan, we want touch a dog, mahu sentuh anjing, dengan berlapik dengan berbagai-bagai bahasa. Hadirin sekalian, kalau ditanya kepada ustaz, okey, boleh ke tak boleh kita nak penganjuran untuk event, invite orang supaya sentuh anjing, konon-kononnya nak membuka persepsi yang baru. Hadirin sekalian, kalau sekadar untuk perbincangan secara akademik, silakan. Okey, anjing ini dia pendapat mazhab bla 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 bla. Syafi'i kata begini, Hanafi kata begini, Maliki kata begini, Zahiri kata begini, silakan. Tapi kalau sampai ke peringkat tu dia buat event, dipanggilnya anjing, nak jemput orang Islam, yang ni dukung, yang ni peluk, yang ni mandikan, yang ni selfie dan sebagainya, ini sudah keterlaluan. Dan inilah dia garis halus, bottom line yang berlaku di Indonesia pada peringkat awalnya. Dia tak akan meletup, tak. Sama juga dengan apa yang berlaku pada isu anti hadis Kasim Ahmad. Anti hadis Kasim Ahmad, anti hadis Kasim Ahmad, anti hadis Kasim Ahmad. Ini merupakan anak tangga pertama. Sebenarnya ending mereka bukan di situ. Ending mereka apa dia? Akan pergi jauh kepada anti Al-Quranul Karim. Diletupkan dulu anti hadis. Nah, nak tengok respon macam mana, hassasiyah, sensitiviti ummah macam mana, dan mereka akan cuba tiun daripada situ, dan mereka akan kaji indeks itu dan ini, dan mereka akan bergerak bertatih kepada anti Al-Quranul Karim. Jadi sekarang bagaimana hassasiyah, sensitiviti ini semakin kendur. Okey, kendur, orang boleh terima sentuh anjing, semakin kurang nilai hidup beragama. Nah, hari ini pula orang berani naik pentas, bagi menerpa, peluk, cium, walhal semuanya bertudung, semakin kurang hidup beragama. Tuan-tuan mungkin dengar berita bagaimana mereka yang menggelarkan diri mereka 25 orang cendekiawan Melayu. Cendekiawan ni apa ya? Cerdik lah, bukan cendawan. Ustaz bentang satu kertas kerja berkenaan dengan isu yang hampir sama. Ustaz kata, ya, memang mereka ini bariskan semuanya PhD holder mereka. Wah, nak beritahu betapa daya intelektual mereka sangat tinggi. Tapi ingat, maybe dalam lapangan duniawi mereka sangat excellent. Itu mereka ini PhD. Tapi dalam agama, dia ni kindergarten ni. Oleh demikian kita tak respect apa-apa. Di antara memorandum mereka apa dia? Mempertikai hukum dan syariat Allah Azza wa Jalla, dengan mengatakan penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kebatilan. Justru dalam hal ini, hayuh pulangkan semula kepada dasar yang lebih liberal. Ini semua serangan yang begitu keras dan kencang sekali berlaku. Dan kita kutip hasil satu demi satu. Hadirin, anda boleh berkata, ustaz, yang 5-6 orang gadis yang melompat atas pentas tu, tak apa ustaz, bukan anak saya, bukan cucu saya yang perempuan tu, bukan anak saudara saya yang perempuan tu. Ustaz menjawab ala ra'si wal ain, atas kepala dan mata. Tapi ingat, jangan kata tidak pada minggu depan, jangan kata tidak pada bulan depan, jangan kata tidak pada tahun depan. Kenapa? Sebab mana dia satu institusi yang boleh mengawal keadaan ni? Okey, rujuk kepada hiburan, penuh dengan kerosakan. Rujuk kepada dunia entertainment, penuh dengan kerosakan. Rujuk kepada pendidikan, kacau bila entah ke mana.
Illa man rahimallah, kecuali mereka yang benar-benar dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hello. Jangan stres PR you lambat lagi. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustaz nak ambil sepotong ayat Al-Quranul Karim. Surah Al-A'raf ayat 175 dan 176. Surah Al-A'raf ayat 175 dan 176. Ayat ini Masya Allah suatu perumpamaan yang paling tajam, sindiran yang paling sinis daripada Allah Azza wa Jalla, menggambarkan betapa jengkelnya seseorang yang hidup dalam keadaan dikontrol oleh hawa nafsu. Sebagaimana yang kita sebut di awal tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waslu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'u asy-syaitan wa kana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila ardi wattaba'a hawa. Nah, ini poinnya. Famathaluhu kamathal kalb in tahmil 'alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath ila akhir ayat. Bermaksud, wahai Muhammad, bentangkan kepada umat kamu betapa buruknya mereka yang hidup bertuhankan hawa nafsu, iaitu bermula dengan keadaan dibentangkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Fansalakha minha, tiba-tiba mereka lapah. Ini haram, tak boleh cik adik oi, melompat atas pentas, direla, dipeluk, dicium. Oh tak, bagaimana mereka lapah peringatan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut fa'atba'u syaitan. Nah, posisi orang ini bagaimana? Orang ini hakikat sebenarnya fa'atba'u syaitan, dia diikuti oleh syaitan, dia dikontrol oleh syaitan. Satu, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila ardi wattaba'a hawah. Dan dalam masa yang sama dia pula mengikuti hawa nafsu. Kalau tuan-tuan rujuk kepada tafsir fi zilal al-Quran, Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullah telah menggunakan masa yang panjang ketika menghuraikan ayat Quran ini. Iaitu beliau kata, orang yang hidup dia dalam keadaan tak tentu arah ni, sampai ke pekat lapah satu demi satu peringatan Al-Quran dan Sunnah, samalah seperti, okey, bayangkan begini, ada seseorang lelaki di hadapan kita, lelaki ke perempuan tak kisahlah. Kerja dia apa dia? Kerja dia fansalakha minha. Kerja dia salak, koyak kulit badan. Okey, koyak kulit badan. Okey, bayangkan ada seseorang di hadapan kita, dia ambil daripada pangkal kepala, dia koyak kulit kepala, koyak lagi sampai ke muka, koyak lagi sampai ke leher, koyak lagi sampai ke dada, koyak, dicabut keseluruhan kulitnya. Pada masa itu sakit yang teramat sangat, dengan darah yang mengalir penuh badan, dengan busuknya, dengan kotornya, dengan hanyirnya, dengan cemarnya, dengan hodohnya. Itulah dia gambaran kalau dikatakan watak bagi, maaf cakap, perempuan yang terbabi itu, ataupun sesiapa saja. Duduk dalam keadaan seketika, tiba-tiba syaitan datang. Syaitan abstrak, tak dapat dilihat, as-sam'iyat wal ghaibiyat. Tapi kata Sayyid Qutb, ayo cuba kita perorangkan seketika. Ibarat kata, nah, ada makhluk di belakang namanya syaitan, dapat dilihat. Syaitan tak apa kerja dia? Kerja syaitan tu ialah pegang tongkat satu, kerja dia pukul daripada belakang. Okey, move ke depan. Okey, kanan, kiri, depan, kanan, kiri, depan, kanan, kiri, depan. Cuba tuan-tuan keluar daripada surau, pergi ke jalan raya, nampak ada seorang lelaki, seorang perempuan yang tidak ada kulit, isi seluruh badan, berdarah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita.
Kemudian kita nampak di belakang dia tu seseorang yang tulis kat dahi, aku syaitan, aku syaitan, aku syaitan. Buruk kan gambaran tersebut? Baik. Duk seketika wattaba' hawa. Dalam masa yang sama, di hadapan dia pun ada lagi seorang lain. Siapa dia? Ditulis atas dahinya, aku adalah hawa nafsu. Elok si orang ini nak pergi ke kanan, diheret oleh nafsu ke kiri. Elok nak ke kiri, diheret ke kanan. Inilah dia satu gambaran yang jengkel, yang buruk sekali, merujuk kepada mereka yang mengikuti hawa nafsu. Tapi apakah daya hadirin sekalian? Orang ini disebut Ibnu Qayyim tadi, yu'ammiya'inil qalb. Kita nampak jengkel sebab kita ni orang agamawan. Tapi kalau tanya si gadis, mereka very proud. Wah, bangganya. Mungkin 3 hari tak basuh baju tu. Sebab apa? Sebab nostalgia. Seronok. Jadikan baju ini koleksi. Sampai mati, inilah dia bagaimana baju ini pernah dirangkul oleh K-pop tadi. Sebab apa? Sebab ma'yar kayu ukur sudah berbeza. Kita nampak, ya Allah, berdosanya terelok sangat. Itu kita kata. Kita siapa? Kita hak selalu datang ke JKR dengan kuliah. Biar pun tidur sekali-sekala. Tapi nisbah kepada mereka, mereka rasa baik. Silap hari bulan, maaf cakap, semua anak-anak yang datang tu masing-masing ada mak ayah belaka kan? Silap hari bulan, kalau kita dapat interview mak ayah dia, silap hari bulan dengan mak ayah bangga. Silap hari bulan. Oh, bangganya anak saya dalam jutaan gadis di Malaysia tiba-tiba pilih anak aku, Minah, yang dipeluk. Wah, piwik. Hebat tu. Bahkan tak mustahil, na'udzubillah thumma na'udzubillah, kalau kata orang ini dirosakkan maruah dia pun dia bangga. Maaf dengan bahasa kasar, kalau darah aku ni rosak. Kenapa? Gara-gara K-pop itu bangga. Kenapa? Mendapat sentuhan daripada K-pop. Ma'yar kayu ukur sudah pun berbeza di sini. Jadi kita harap hadirin sekalian, paling tidak ambillah satu kata kunci. Kalaupun anak orang lain nak rosak, rosaklah, tapi bukan anak aku. Itulah bahasa paling sebut hari ini. Paling minimal. Kalaupun nak rosak, wahai Allah, biarlah rosak anak orang lain, tapi bukan anak aku. Ustaz, penting diri sendiri tu Ustaz. Semua sebut benda yang sama. Semua benda yang sama. Supaya kalau nak rosak, bukan anak kita, tapi anak orang lain. Okey. Baik. Seterusnya, hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Kembali pada sektor pendidikan. Kita semua tahu bahawa yang terlibat anak-anak remaja tadi, pastinya ada ibu dan ada ayah. Masing-masing ada ibu, ada ayah. Kalau ditanya kepada ustaz sekarang, okey, apa kerjaya yang paling profesional? Maka ustaz tak kata, okey, kerjaya yang paling profesional, businessman. This is my card. Tak ada. Lecturer di universiti pun tidak. Apalagi accountant, lawyer, tak. Sebaliknya berani ustaz kata, dalam suasana yang kaluk maluk ni, tidak ada kerjaya yang paling profesional di akhir zaman kecuali kerjaya mendidik anak-anak sehingga berjaya dunia dan akhirat. Setuju tak tuan-tuan? Buat apalah kita hebat di pejabat. Tu dia, wah, tu dia daripada DG 41, 48, 44, 48, tu dia 51, 54, jusa tu dia. Tapi balik ke rumah, berlakunya yang tidak baik pada anak-anak. Sebab itulah ustaz kalau buat training dengan kerajaan swasta, ustaz akan perbetulkan mindset bahawa jangan jadikan kerjaya segala-galanya. Marilah kita datang awal dan balik lewat. Kenapa? Berikan tumpang sempurna pada kerjaya. Amboi, salah tu. Kita harus seimbang hidup. Wa wada'al mizan alla sambung tatghaw fil mizan. Kehebatlah JKR. Hidup harus seimbang. Seimbang, kerjaya pun ada haknya, anak-anak ada haknya. Oleh yang demikian, tolong beri hak anak kepada mereka. Apa hak anak? Mendidik mereka.
Apa hak anak? Observe akan tindak tanduk mereka. Apa hak anak? Spot check dalam beg sekolah ada apa, bawah katil ada apa, handphone dia ada apa. Ini tugas asas. Oh, ustaz dah penat ustaz. Tapi inilah yang dikatakan nilai sebuah pendidikan di akhir zaman. Memang penat. Mendidik anak ni penat. Beginilah contoh penat tak penat kan. Sesiapa yang ada anak 8 orang, contoh ustaz 8 orang, tak ramai. Okey. 8 orang anak, ini contoh. Kalau kita kejut pagi solat subuh, sekali kejut bangun tak? Tak bangun, kau bodoh ya kan? Nah, sekali kejut, 8 orang anak, 8 kali kejut. Sekali kejut tak bangun, 2 kali kejut, 2 kali 8, 16. 2 kali kejut tu baru mata celek, pejam, celek, pejam, celek, pejam. Pergi 10 minit, syahid balik. 3 kali kejut, 3 kali 8 berapa? Tu dia 24 kali. Akhir sekali apa berlaku? Ikut kamu lah. Kubur kamu, kubur kamu, kubur aku, kubur aku. Sudah. Bila sudah ada fedak macam ni, fantazirus sa'ah. Kutip sajalah kemusnahan kepada anak-anak kita. Usah ambil contoh ni, elaborate lah dengan contoh-contoh yang lain. Letih lah, sentiasa nak ajar anak ngaji ikut kamu lah, sekolah kafah dah ada. Pada masa itu, fantazirus sa'ah. Kutip sajalah kemusnahan yang akan berlaku pada anak-anak kita. Sebab itulah hadirin, ucap terima kasihlah kepada mak ayah kita. Biarpun mereka tak belajar tinggi, bukan ramai anak orang zaman dulu, tapi Masya Allah kita tengok semua menjadi belaka. Kenapa? Mereka very professional. Tapi hari ni tu dia, dengan kesibukan masa dan sebagainya, akhir sekali kita payah nak imbang. Tapi apapun tetap kita kata saya husnuzan, hidayah tetap Allah Subhanahu Wa Taala dikuasanya, dan kita sebagai hamba Allah hanyalah berusaha. Jadi ala kuliahnya itulah yang saya nak komen tentang sadis yang berlaku pada anak-anak kita remaja yang dirangkul, yang dipeluk, dicium oleh kumpulan K-pop. Sekian saya langsung daripada Astro Awan. So kuliah kita tajuk ni, hikam ni pada bulan depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.